daripada sudut syarak, maka itu dikatakan sebagai haram. Maka penulis menggunakan perkataan dalil Quran dan sunnah menunjukkan tentang keharaman riya, tentang dilarangnya riya, dicela, diancam, dikutuk orang yang riya dan membenci orang yang melakukannya. Orang yang melakukan riya itu dia tak boleh kekal dalam keadaan riya. Dia kena keluar daripada zon itu sebab dia diancam. Ikhwan, setakat itu kita baca melihat kepada statement ini cukup mengerikan dan serius. Statement yang sangat serius. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallina allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una." Allah kata maka celakalah orang yang salat, iaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya dan berbuat riya. Maka penulis mengambil ini, bukan sahaja penulis, bahkan semua para ulama yang membuka tajuk ini mengambil ini sebagai dalil dan ancaman kepada riya daripada nas Quran, iaitu pada perkataan fawailul lil musallina. Wailul bermakna kita kata apa? Wailul merujuk kepada makna suatu makian, suatu kata hamunan. Kita maki hamunan. Dihamunnya orang-orang yang sembahyang dalam keadaan lalai, keadaan sahun dan yura'un ini. Dihamunnya mereka, dicercanya mereka, dikucuknya mereka. Fawailul, diancam dengan kebinasaan, diancam dengan neraka, diancam dunia dengan tidak sejahtera, tidak bahagia. Amal tak akan diterima. Kalau dihisap dalam keadaan cukup melarat dan merana, keputusannya adalah masuk ke neraka. Itu makna wailul. Maka Allah gunakan huruf fa. Fawailul merujuk kepada makna Allah katakan bahawa maka kata Allah. Allah kata maka apa? Maka celakalah kata Allah. Maka celakalah. Kok mana pun kita pusing, kok mana pun kita berkisar, last sekali balik ke sini celaka juga. Celakalah kata Allah. Kepada orang yang salat tapi sahun. Dia salat tapi dia sahun. Sahun bukan merujuk kepada makna dia salat, dia lalai. Sahun kena perkataan dia sahun. Sahun ni merujuk kepada makna orang yang tak jaga salat. Dia tahawun. Sahun merujuk pada makna tahawun. Dia meremehkan solat. Dia tak merasa sembahyang tu besar. Remeh, kalau kita kata meremehkan solat, apa dia? Yang pertama, dia solat dengan halal balai. Yang kedua, dia solat, dia tak jaga waktu. Tahawun. Sebab dia tak man tahawanu ala salah. Siapa yang meremehkan solat, dia tak anggap solat tu besar. Sahun, dia meremeh-remehkan sembahyang. Tak besar, dia semayang kalau dia solat di ujung waktu, dia tak jaga waktu, ataupun dia solat sehari semalam tak cukup 5 waktu. Allah kata celaka. Walaupun dia masuk kategori solat, tapi dia sahun. Sifat sahun tu ada pada dia. Dan mereka juga sahun ini, di antara makna sahun adalah orang yang riak, murai, yura'un. Allazina hum yura'un. Orang-orang yang riak, yang dia semayang. Kenapa Allah cerca dia tu? Kerana dia balik pada makna riak tadi, apa dia? Dia memperdagangkan ibadat. Pasal tu Allah guna perkataan orang semayang ni, orang semayang sahun, dan orang yang riak ni, dia semayang tapi dia riak. Allah kata fawailul, kerana semayang dia memang tak ada nilai, tak ada roh.
Kerana sembahyang dia dengan riya, artinya dia mengambil ibadat itu sebagai kambing hitam. Sebenarnya dia nak tackle hati orang pada dia. Bukannya dia itu nak mencari mardatillah. Tak ada. Itu tak ada dalam hati dia. Karena itu Allah Ta'ala guna perkataan fawailul. Celaka orang ni. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sembahyang. Dia bukan orang biasanya sembahyang ni. Bukan orang baik-baik yang sembahyang ni. Ini orang yang ada sifat sahun dan yura'un. Dua sifat ni Tuhan benci. Kedudukan orang sahun dan kedudukan orang yang yura'un, ini perkataan yang saya kata lah. Maybe right, maybe wrong. Orang yang tak sembahyang terus itu kita boleh kata dia engkar Allah. Tapi belum tentu dia mempersendakan hukum. Tapi orang yang sahun dan yura'un ni memang masuk dalam istihza' dengan Tuhan, mempermainkan Tuhan. Mempergunakan. Dia jadikan ibadat tu sebagai objek, sebagai hantaran untuk meminang hati manusia, memikat hati manusia. Dia hantar ibadat itu pergi pada Tuhan, tapi dia tak hantar dengan hati dia bagi ke orang. Dia jadikan ibadat itu kambing hitam. Maka Tuhan kata, apakah Tuhan nak puji dia? Tak, Tuhan tak puji. Tuhan kata, fawailul, hampa celaka. Hampa tak guna, Allah kata. Hampa biadab. Kebiadaban itu hanya sesuai diakhiri dengan terjunnya mereka ke dalam kebinasaan. Kalau akhirat, nar. Ada tafsiran daripada Abdullah bin Abbas. Apa makna wailul? Abdullah bin Abbas kata, wailul itu wadi fi jahannam. Wailul itu adalah satu lembah dalam neraka jahannam. Maka bila Allah kata fawailul, mana-mana tempat. Wailul likulli humazatil lumazah. Macam Imam Maghrib tadi baca. Imam salat tadi baca. Rakaat pertama watin. Rakaat kedua wailul. Lagu Hijaz. Imam Isyak, maafkan saya. Sebab mereka menjamakkan sembahyang. Sebab mereka daripada Kuala Lumpur menjamakkan sembahyang. Jadi wailul. Sama ada wailul. Bila kata wailul, mesti ada benda. Likulli itu siapa dia? Humazah, lumazah. Jenayah besar ni, criminal. This is a big criminal. Dua benda jangan buat. Kalau kita buat, kita duduk pada tempat cukup tak berguna. Amal kita hilang, ibadat kita hilang, nilai kita jatuh di sisi Allah, syurga tak bau. Apa dia? Humazah, lumazah. Apa dia humazah? Apa dia lumazah? Humazah bermakna kita ribah manusia. Wailul likulli humazatin lumazah. Humazatin lumazah. Humazah kita ribah manusia. Lumazah kita mencari aib manusia. Selidik aib manusia. Lepas tu kita sampaikan pada orang. Bongkar pada orang. Dua-dua ni Tuhan kata, kamu semayang ke, kamu tutup aurat ke, kamu ada banyak ibadat lain, tapi kalau kamu terlibat dengan dua benda ni, Allah kata dengar kalam aku yang suci kata apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Allah kata untuk kamu neraka. Kamu bawa lah amal kamu banyak mana pun, aku akan bagi amal kamu pada orang yang kamu ribah, orang yang kamu namimah, orang yang kamu aibkan, yang kamu intip, yang kamu tajassus keaiban dia. Alladhi jama'a ma lahu wa'addah. Alladhi jama'a ma lahu wa'addah. Dia menghimpunkan harta dia, wa'addah. Dia menghitungkan harta dia banyak. Dia rasa besok kalau dia menghadap ilahi, kalau ini dosa dia, harta yang dia himpun tu dia boleh settle. Dah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata tak. Sekali-kali Allah tak terima. Tengok lain tempat Allah guna perkataan wailul lil mutaffifin. Allah marah. Lagi sekali Allah laknat. Siapa dia? Al-mutaffifin. Siapa dia al-mutaffifin? Allazina iza ketaluna 'alan nasi yastawfun
wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka berniaga tapi timbangan mereka tak betul. Takaran mereka tak betul. Mereka menjual, mereka akan fikir bagaimana untung masuk ke mereka untuk menipu pelanggan. Ketika mereka membeli, mereka fikir mereka untung, orang yang menjual barang kepada mereka tu rugi. Allah kata perangai ni cukup tak bagus, Allah kata. Maka terus Allah kata diancam mereka itu dengan neraka. Ini pula satu tempat lagi, anda tengok kalau orang itu diancam dengan neraka kerana dia humazah, dia lumazah. Orang ini diancam kenapa? Kerana al-mutaffifin. Ini pula diancam fawailul lil musallin. Sembahyang, tak ada benda lain dah dia nak buat main dengan Tuhan, akhirnya dia ambil sembahyang. Itu yang saya katakan ikhwan dalam yang baru, episod yang lalu tu saya kata ada orang sampai dah tak ada benda nak buat lawak dah. Sampai ambil sembahyang buat lawak. Dan slot yang dia buat lawak tu memang episod dia sedang sembahyang. Dan itu menunjukkan satu daripada sahun dengan makna kata apa? Mereka meremehkan. Meremeh-remehkan. Mereka tak tahu harakat sembahyang, nilai sembahyang, kedudukan sembahyang. Maka Allah marah sungguh dengan orang yang riak ini. Maka Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Ini Allah suruh Nabi kata, aku manusia seperti kamu. Muhammad bukan jin, Muhammad bukan malaikat, dan Muhammad pun tidak ada urusan ketuhanan. Muhammad bukan Tuhan. Muhammad adalah Rasul utusan Allah manusia yang telah menerima wahyu bahawa sesungguhnya Rabb kamu adalah Rabb yang Maha Esa. Muhammad mendapat wahyu, yuha ilayya, diwahyukan pada aku, Nabi kata. Apa wahyu yang turun? Ini muha, iaitu innama ilahukum ilahu wahid. Ini isi wahyu. Ini syariah, inilah i'lamu syariah, inti pada Islam. Diwahyukan kepada Nabi ajaran innama, sesungguhnya, dia kepung makna. Sesungguhnya ilahukum, ilah kamu, sembahan kamu, tempat kamu nak menyembah, ilahun wahid, hanya sembahan yang esa, yang satu. La ma'buda illallah, tak boleh kamu sembah selain daripada Allah. Itu isi wahyu yang turun. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang yarju harap nak liqa'a rabbih, nak bersemuka dengan pencipta dia, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia mensyirikkan seorang pun daripada hamba dengan Tuhannya. Tak boleh. Maka dalam ibadat tak boleh ada syirik. Maka Nabi menyebut apa ya kawan? Syirik yang kecil itu apa dia? Riak. Riak tu Nabi namakan syirik. Kerana tu penulis mengambil ayat ni letak di bawah tajuk riak. Kerana bila turun ayat ni, ayat menyatakan jangan kamu syirik dengan seorang hamba pun kepada Allah dalam beribadat pada Allah, dalam beramal saleh pada Allah. Maka Nabi kata syirkul asghar, jauhilah kamu syirik yang kecil. Sahabat tanya apakah syirik kecil? Nabi kata ar-riya. Riak dalam ibadat itu Nabi namakan dia dengan syirik, tapi Nabi kata kecil. Tapi nama dia berantu dah. Nama dah ngeri dah. Nama dia syirik. Oh subhanallah ikhwan. Subhanallah. Kerana itu ikhwan, ada suatu perkataan daripada imam kita, Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kata,
Dia kata, nuhazziruka al'an salasan min khaba'isil qalbi. Tengok perkataan dia. Dia kata, aku nak sampaikan kepada kamu, aku nak beri perhatian pada kamu, supaya kamu ada sifat hazar. Kami nak membawa kamu kepada sifat keberhati-hatian. Kami nak bagi tahu pada kamu supaya kamu boleh berhati-hati sekarang ini dengan 3 sifat. Yang sifat ini dipanggil sebagai khaba'isi al-qalbi. Khaba'isil qalbi. Khaba'is. Cuba ingat, di mana kita sebut perkataan khaba'is? Cuba fikir tengok. Masuk pancong, Ustaz Samsul jawab. Masuk toilet. Bacaan dia macam mana? Apa? A'udzubillah itu baca Quran. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Betul? Wal khaba'ith. Baik. Di situ kita terjemah macam mana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Perkataan dia khaba'ith. Khubus dan khaba'ith kan? Kalau di situ dikatakan nama jin kan? Hak jantan, hak betina. Tapi dia duduk tengah mana? Dia duduk tempat paling kotor. Al-Ghazali ambil kalimah tu. Sekotong-kotong kalimah, sekeji-keji kalimah. Dia kata apa? Dia kata khaba'isil qalb. Hati ni ada khaba'is. Ada 3 benda, kalau duduk dalam hati kita dikatakan khaba'is. Kotor macam mana? Subhanallah. Kotor, punya kotor hati kita. Sampai dia panggil khaba'isil qalbi. Benda keji, benda buruk, benda kotor. Sekotok mana? Sekotok benda yang ada dalam tandas tu. Apa dia? Kekotoran. Kotok najis kan? Bagus. Abang Anas sebut perkataan tu bagus. Sebab ada kotok-kotok biasa kan? Ada kotok tak najis. Kotok peluh. Kan? Kotok habuk. Tapi ada kotok hukum dia najis. Ada 3 benda ni Ghazali kata, daripada banyak-banyak masalah, 3 perkara ni dipanggil sebagai min khaba'isil qalbi. Kalau dia masuk dalam hati kita cukup kotor. Saya tak tahu nak kata sekotok mana. Ingat balik doa masa tandas tu. Minal khubusi wal khaba'is. Cuba dengar perkataan Imam Ghazali. Ni dia tulis kitab dia zaman dia. Dia kata apa? Dia kata wahiyal ghalibatu ala mutafaqqihatil asri. Dia kata penyakit ni, dia kata dia tengok zaman dia telah menjadi penyakit yang ghalib. Penyakit yang biasa menimpa siapa? Menimpa ahli-ahli agama zaman ini. Subhanallah. Dia kata penyakit ni aku tengok telah jadi ghalib. Ghalib maksud dia apa? Kebiasaan. Kebiasaan siapa dia? Kebiasaan mutafaqqihatil asri. Ahli-ahli yang faham agama zaman ini. Lita'khuzu minha hizraka. Imam Ghazali kata, aku sebut benda ni supaya kamu semua dapat hindari dia. Imam Ghazali kata, ingat baik-baik, dia kata fa innaha muhlikatun fi anfusiha. Penyakit ni benar-benar akan membinasakan hati kamu. Kerana benda kotor ni, benda kotor ni duduk tak mana pun dia tak boleh bawa kebaikan. Bau dia busuk, dia tak ada manfaat. Dan Imam Ghazali kata wahiya ummahatun min jumlatin minal khaba'is siwaha. Dan dia ini, kata Imam Ghazali, dia merupakan apa dia? Ummahatun. Ummahat.
Min jumlatil khaba'is. Dalam banyak-banyak benda kotor, dia ni atas sekali. Macam mak bapak. Macam ibu lah. Ummahat tu orang bagi ibu kan. Dia duduk atas sekali. Hak lain semua kata cari dunia, gila dunia, tak sempat mengaji, lalai, semua tu duduk bawah dia. Yang tiga ni, dia ummahatun li jumlatin minal khaba'is. Daripada khaba'is ni, daripada benda kotak-kotak ni, dia ranking atas. Apa dia? Imam Ghazali kata, wahiyah. Dia kata, dengar baik-baik. Tiga. Al-hasadu, wal-riya'u, wal-ujubu. Ini dikatakan khaba'is. Hasad, riya', ujub. Ini adalah khaba'isil qalb. Khaba'isil qalb. Dia adalah kejelekan, kekotoran, kenistaan kepada hati. Cemar hati itu. Kalau kena hasad, kena riya' dan kena ujub. Dan ini dia kata termasuk daripada salasun muhlikat. Tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta'. Apa nama? Syuhun muta'. Sifat kikir yang ditaati. Wa hawa muttaba'. Hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i binafsihi. Dan satu orang ujub dengan diri dia. Tiga-tiga sifat ni masuk ngam dengan kaedah ni. Maka orang yang hasad, orang yang riya', orang yang ujub, dia telah pun mengikut hawa nafsu dia. Dia telah pun mengangkat diri dia setinggi-tingginya. Dia telah pun mentaati diri dia dengan setaat-taatnya. Subhanallah ikhwan. Dia kata, tiga penyakit ni apa? Dia kata tadi ikhwan, menimpa para ulama di zaman dia. Oh, subhanallah ikhwan, saya tak tahulah. Dia kata apa? Dia kata anna sifatil mazmumata fil qalbi kasiratun. Dia kata sifat yang tak elok yang melanda hati manusia ni banyak. Tapi tiga ni paling dahsyat. Wa tariqa tathhiri al-qalbi min razailiha tawilatun. Dia kata jalan kita nak cuci hati kita ni ambil masa cukup panjang, dia kata. Dan sabilal ilaj minha ghamidun. Jalan kita nak menyelamatkan hati kita itu susah, dia kata. Payah. Tapi kalau terkenalah, dia kata, terkenalah penyakit ni, cepat-cepat berubat. Hasad, riya' dan ujub. Maka penulis pun ikhwan menyatakan pada kita awal-awal tadi, ini sifat yang haram dan dibenci orang yang terlibat dengannya. Dan penulis bawa kepada kita dua ayat Al-Quran. Satu daripada surah Al-Ma'un ayat 4 dan 6. Satu lagi daripada surah Al-Kahfi ayat ke-110. Dan kemudian penulis berpindah kepada satu hadis daripada Nabi SAW. Sebelum daripada itu ikhwan, bila sebut sifat riya' ni, bila sebut sifat riya', perkataan riya' itu dia melawan kepada sifat riya' itu dia lawan kepada sifat, bila sebut riya' dia dhaddul ikhlas, dilawan pada ikhlas. Dilawan pada ikhlas. Maka bila orang tu ada riya', ikhlas tak duduk. Jadi kalau macam mana kita nak merawat hati kita supaya hilang riya', bermakna kita kena cari suatu rawatan macam mana ikhlas tu boleh mengambil tempat. Ikhlas tu boleh mengambil tempat. Sebab bila ikhlas mengambil tempat dalam hati kita, baru riya' hilang. Pasal itu ikhwan, kita kena tahu apa dia? Kita kena tahu pertama apa erti ikhlas. Yang kedua, nilai ikhlas. Nilai ikhlas. Nilai maksud dia apa? Nilai ni maksud dia harga dia. Value dia.
Macam apakah nilai anak-anak kepada kedua ibu bapa? Itu value dan nilai. Apa nilai? Tak ada nilai. Betul orang tu tak ada nilai. Tak ternilai. Tak ternilai bermakna cukup mahal. Kalau ibu bapa ni dia boleh hilang segala-gala, hilang harta. Mak bapa ni pendek kata dia boleh hilang segala-gala, tidur bawah pokok tak apa. Tapi jangan hilang anak-anak. Itu nilai. Jadi apa nilai ikhlas? Kita kena tahu apa nilai ikhlas di sisi Allah. Yang ketiga, kita kena tahu apa dia? Apa dia kemuliaan ikhlas? Kemuliaan ikhlas, keutamaan ikhlas, anjuran kepada ikhlas, pujian Tuhan kepada ikhlas. Dahsyat ikhwan, dahsyat. Dahsyat. Mengingatkan saya pada suatu kejadian yang menarik. Kejadian ini berlaku pada waktu asar di kota Baghdad. Ketika Syekhuna, Syekh Maulud Al-Hanafi, dia bercakap tentang nilai ikhlas. Dia sebut sepatah. Saya masih ingat, bukan kata masih ingat, masih nampak raut wajah dia. Dia sebut saja ikhlas. Tangan dia duduk keras lagu tu, ayat mata dia duduk turun. Dia kata, hampa semua tak tahu apakah nilai ikhlas di sisi Tuhan. Sekarang dia kata, dengarlah elok-elok. Dia nak memetik daripada ayat Al-Quran, bagaimana kalam Allah memuji orang yang ikhlas. Allah memuji orang yang ikhlas ni ikhwan dengan bahasa yang cukup indah. Seolah-olah tak ada dah kedudukan yang cukup mulia, semulia ikhlas. Punya Allah hargai ikhlas tu. Ikhlas ni suatu keadaan hati. Dan orang yang dapat ikhlas dipanggil mukhlis. Orang yang mendapat kemurnian jiwa. Macam mana Allah puji, macam mana Allah susun kalam dia. Dan kalam Allah Ta'ala ni kalam yang suci, ikhwan. Kalam Allah. Mana ada kalam lebih indah daripada kalam Allah lebih mulia. Maka Allah puji sungguh. Jadi kita untuk mencapai, untuk menolak sifat riak ni kena tahu, kalau ikhlas sebesar-besar perkara, maka lawan kepada ikhlas mesti sebesar-besar, seburuk-buruk benda. Sebab benda nak lawan ke benda terbaik ni ialah benda buruk. Mana boleh benda baik lawan benda baik? Al-Quran baik, sunnah baik. Sunnah tak pernah lawan dengan Quran. Sunnah datang memperjelaskan Quran. Yang lawan ni dhaddun dalam bahasa dia. Dhaddun, benda berlawanan. Kalau buruk, orang putih kata beauty. Betul lah balik? Beauty cantik. Ugly. Lawan, beauty lawan dia ugly. Betul? Saya convert. Memang saya convert. Lawan. Dia tak boleh beauty cantik lawan dia sweet. Mana lah beauty lawan sweet? Dulu ada Sweet Charity. Kan? Sweet September. Sweet dia tak boleh lawan dengan beauty. Ugly lawan dengan beauty. So kalau ikhlas indah, cantik, murni, suci, mempunyai kedudukannya mulia di sisi Allah, maka riak dia mesti benda buruk. Pasal tu riak tak mana duduk tempat dia? Khaba'is. Allahu Akbar. Quran. Perkataan ulama pakai tu khaba'is. Ayat acak elok lagi. Kena mati pula lagi. Inilah. Ya ikhlas. Sampai Allah guna perkataan itu di dalam mana? Di dalam surah Baqarah. Dalam surah, dalam surah Taubah. Mungkin ayat ke berapa? 18 kot. 18 ke 28. Saya suka silap antara dua ayat tu. Tentang innamal musyrikuna najasun. 28. Fala taqrabul masjidil haram. Ayat 28. Allah kata sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najasun.
Allah bukan kata kotor. Allah kata najis. Najis ni tak boleh menghilangkan hadas. Najis kotor, najis busuk, najis cemar, najis kena dicuci, najis tak boleh dimakan, najis kena dijauhi, najis tak ada manfaat. Kenapa Allah kata orang musyrik itu najis? Datang Imam datang Al-Hafiz Imam Ibn Kathir. Mereka tolong terjemah ayat ni. Adakah kita salam dengan orang kafir kita kena pergi cuci tangan? Sebab Quran kata mereka najis. Innamal musyrikuna najasun. Perkataan dia orang mensyirikkan Allah tu najis. Maka ulama kata najis ni nama dia najis maknawi. Bukan najis aini. Najis aini ni benda najis tu lekat di tangan. Nampak ain dia. Nampak benda dia zat najis. Tapi ni maknawi. Maknawi maksudnya dikatakan najis nisbah kepada akidah dia. Akidah dia menduakan Tuhan. Ikhwan, Allah letak kedudukan orang yang melakukan syirik ni setara dengan apa? Setara dengan najis. Akidah-akidah yang syirik ni kedudukan dia najis. Imam Ghazali pula kata hasad, riya, ujub itu daripada apa? Khaba'isil qalbi. Daripada khaba'is. Kejelekan, kejahatan, keburukan. Buruk macam mana? Ingat balik doa yang kita baca bila masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Al-khubus wal khaba'is sekurang-kurangnya kita kalau tak tahu makna Arab pun kurang-kurangnya kita tahu satu benda aja. Nama dua ekor setan. Satu sekok betina, sekok jantan. Khaba'is ni setan. Sekurang-kurang makna dia, siapa yang terkena 3 penyakit ni, dia setan dia. Dia bukan orang. Penyakit apa? Hasad, riya, ujub. Telah masuklah roh syaitan dalam diri dia. Hasad akan makan amalan dia. Riya menyebabkan dia dilaknat oleh Tuhan. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Dilaknat, dimaki, dihamun, dicerca, dibinasakan, dijanji dengan lubuk neraka, wadi fi jahannam. Orang hasad, orang riya, orang ujub. Orang ujub tak ada apa, ikhwan. Kosong, total. Setara dengan orang tak beribadah. Oh, subhanallah, ikhwan. Subhanallah. Jadi kita ni janganlah meletak kepercayaan kita pada Allah tu. Akidah-akidah yang tak betul dengan nas Quran itu dia akan duduk di tempat najasun. Tu jangan bagi petua yang merepek-merepek pada orang. Petua mandi sapak lah. Petua ada bulan sial lah. Petua. Sebab apa? Akidah tu silap. Kemana kedudukan dia? Najasun. Khaba'is. Tahu kan nilai tu? Itu yang dulu saya sebut daripada kitab Asai Ibn Qayyim pakai. Nama dia Ighasatul Lahfan. Ighasatul Lahfan ni kita baca Allahu Akbar, ikhwan. Pemedahan Imam Ibn Qayyim tentang hati kita. Dia bedah macam doktor pakar bedah berkeluar jantung sebiji letak. Ighasatul Lahfan. Dia cerita tentang mana syaitan main, hasutan syaitan, dahsyat, ikhwan. Bacalah kitab tu. Oh, subhanallah. Akidah yang cukup. Akidah-akidah yang tak betul, tak datang daripada Quran, daripada sunnah ni. Kita duk percaya benda merepek-merepek. Macam duk pibat upacara ritual, kononnya boleh hambat musim ayak nak banjir lah, apalah. Kesemua itu kalau silap kita amal, kedudukan kita setara dengan najis. Perbuatan itu, percaya lagu tu. Allahu Akbar. Tak ada nilai, kawan. Tak ada nilai. Maka kena hati-hati. Maka kerana itu, ikhwan, kita kena tahu kedudukan ikhlas tu macam mana. Dan kita kena tahu ancaman macam mana Allah ancam. Atau tengok sekarang kita jumpa satu ayat. Allah ancam orang yang sembahyang sahun dan orang yang riak. Apa perkataan Tuhan pakai? Fawailun. Fawailun. Dan kita lihat apakah kupasan ulama. Ulama yang mempunyai kebijaksanaan dalam ilmu tazkiyah ni. Imam Ghazali, dia kata khaba'is. Kotor.
keji. Pasal tu kita kena tahu di mana tempat riya, di mana tempat dia. Nas agama letak riya tu di mana. So gamak kita ambil sifat tu bubuh dalam hati. Kalau bubuh di pakaian ni ikhwan, kalau riya tu letak pada pakaian, bau pakaian kita. Tapi kita pergi letak riya atau mana tempat pandangan Tuhan, hati. Sebesar-besar tempat hati itu pergi letak dalam situ. Allahu Akbar. Jadi ikhwan, untuk mengetahui lebih lanjut, saya tidak keseorangan. Saya tidak keseorangan. Saya bersama mursyid saya. Kalau bukan mursyid antum tu, mursyid saya. Mursyid saya. Iaitu Ustaz Adnan Saad. Kita nak dengar Ustaz Adnan Saad punya kupasan dan sekaligus membuat penggulungan. Silakan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairan man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah antum, Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Halim Hassan telah berkongsi kepada kita beberapa ayat Quran tentang makna ikhlas. Antaranya Al-Fadhil Tuan Guru kita, murabi kita telah membaca surah Al-Kahfi ayat 110. Ayat tu antum satu ayat yang mana menjadi syarat diterimanya amalan. Kan? Syarat diterima amalan ada dua kan? Satu ikhlas, satu ikut Nabi. Antara dalil yang kata kena ikhlas ni surah Al-Kahfi inilah 110. Pada sambungan ayat tu, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa-siapa yarju, dia harap dia nak jumpa Tuhan dia. Dia nak jumpa Tuhan dia. Apa dia kena buat? Falyamal amalan salihan. Dia kena ada amal soleh. Dia tak boleh kembali kepada Tuhan tanpa ada amal soleh. Dan amal soleh tu Quran kata wala tusri bi ibadati rabbi ada. Dia tak boleh ada syirik. Tadi kita dah beritahu Al-Fadhil Tuan Guru kita dah kata ada riya, dia syirik. Riya tu syirik. Riya dalam akidah, syirik dalam akidah boleh batal Islam. Itu kena tahu. Syirik dalam akidah boleh terkeluar daripada Islam. Syirik dalam ibadah, riya digabung sekali. Makna dia tak guna juga. Tak ada makna juga. Tak ada makna juga. Bolehkah saya beri contoh Al-Fadhil? Contoh yang mudah. Allah Akbar. Semua orang mudah faham. Saya ada hadiah untuk Pakcik Hanifah. Okey, saya nak bagi Pakcik Hanifah satu tuala mandi. Oh, tolong. Sebab apa? Sebab Pakcik selalu mandi lama sejam. Jadi memerlukan tuala yang kuat. Tapi atas tuala tu ada nama Ustaz Alim. Atas tuala tu ada nama Ustaz Alim. Sekarang saya bagi Pakcik Hanifah. Bila saya bagi Pakcik Hanifah tengok tuala pun elok, tiba-tiba tengok ada nama Ustaz Alim. Sebenarnya nak bagi kat siapa ni? Nak bagi kat pakcik ke? Nak bagi kat Ustaz Alim ke? Saya tersilap bagi ke? Akan timbul persoalan. Sebab ada nama Ustaz Alim. Akan timbul persoalan. Betul-betul nak bagi kat siapa? Macam itulah ibadat yang kita nak sembahkan pada Tuhan. Allah akan tengok. Tengok-tengok ada nama orang lain. Betul-betul nak bagi kat siapa ni? Nak bagi kat aku kan nak bagi kat orang lain? Itu cara mudah untuk faham. Allah Ta'ala tak akan terima. Kalau kita terima pun kita dah belah bagi dah untuk siapa ni silap bagi. Kita tanya-tanya. Tiba-tiba kat Tuhan kita nak bagi dengan ada orang lain. Oh Allah untuk. Tak boleh diterima. Saya beri contoh satu lagi Ustaz. Alhamdulillah. Bolehkah? Dan dengan besar hati. Satu suami, dia balik rumah. Dia balik rumah, petang kan dia kejar kan, bini dia tak kejar. Dia tengok-tengok bini dia. Dengan anak-anak semua comot, tak mandi semua. Dia akan tanya. Betul? Pasal apa dia ni nampak tak kemas semua? Bini dia kata apa? Saya sibuk. Saya tak dan. Bentar lah kerja rumah banyak, anak pun ramai. Dia boleh terima tak? Dia boleh terima. Sebab apa? Yalah, anak ramai. Dia nak jaga, nak masak, jaga anak lagi.
Kalau dia balik, tiba-tiba ada lelaki lain. Ada lelaki lain. Agak-agak dia boleh terima tak? Kenapa dia tak diterima? Tadi dia boleh terima. Dia bagi makan, dia bagi pakai, dia bagi duit, semua dia bagi. Tiba-tiba ada orang lain. Ada lelaki-lelaki lain dalam rumah. Marah tak? Marah. Allah Ta'ala pun macam tu lah. Antum, sifat cemburu Allah ni tinggi. Setelah semua dia bagi kat kita, tiba-tiba dalam hati kita ni, kita buat ibadat kepada selain daripada dia. Mana boleh terima antum? Kita manusia sama kita pun tak boleh terima. Takkan Tuhan Rabbul Jalil boleh terima orang menduakan dia. Ma'azubillah min zalik. Tak boleh antum. Tak boleh diterima akal. Sebab itulah para ulama tulis satu kitab Zuhud. Dan kita buka tulis satu channel Bicara Hati. Untuk apa? Untuk apa? Kita nak perbaiki hati kita yang kadang-kadang kita pun tak tahu kata kita hamil hati ni sakit. Kita tak tahu kata sakit. Mamang hati sakit. Bukan sakit. Itu boyang kata sakit. Tengok. Nampak tak? Boleh faham tak? Kenapa kita perlu buat ibadat ni? Hanya kerana sebab tu Allah Ta'ala suruh kita belajar dengan binatang ternak, soalan am. Kan? Bagaimana lembu. Belajar dengan binatang lah orang kata. Nak belajar tentang ikhlas ni. Bagaimana dia makan rumput. Rumput tu masuk dalam darah dia. Semua dia makan. Masa dia kencing ataupun masa dia beli susu, perah susu, ada warna sikit hijau. Ada. Pernah tak teman-teman perah susu keluar colour biru? Perah susu keluar colour hijau, rumput dia campur sikit dah, tak mau main sikit. Ada? Tak ada. Macam itulah Allah Ta'ala nak kita beribadat ikhlas dengan Tuhan, tak boleh ada sikit. Inilah para ulama bimbang. Dia takut bab ni lah. Sebab apa Quran kata innallaha yuqbala minat apa? Allah yang menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Allah ni dia tak akan terima daripada selain daripada orang yang bertakwa. Takutnya para sahabat takut bila ayat tu turun. Allah hanya terima daripada orang yang tentulah orang takwa tu ada ikhlas. Takkan orang Allah terima orang takwa tapi tak ada ikhlas. Tak ada antum. Sebab tu antum satu hari ada seorang sahabat Nabi SAW antum, dia mai jumpa Nabi. Nama dia Abi Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Bahili ni antum, dia dahsyat lah. Dia satu sahabat yang besar. Dia lah yang cerita tentang talqin kubur. Dia lah Abu Umamah Bahili. Dia lah sebut. Dia lah cerita tentang ayat mustakmal ni semua, berubah warna ni semua. Banyak jasa dia dalam agama. Dan dia ni antum, dia ni adalah satu kaum yang mereka ni minum darah. Abu Umamah Bahili ni. Macam ni Ustaz Al-Fatih katakan, dia macam ni minum darah. Dia salah seorang kaum dia minum darah. Tapi bila dia datang kepada Mekah, dia dengar Nabi baca ayat innama hurima alaikumul maita wal lahma wad dama wal lahma khinzir. Haram makan bangkai, darah dia, daging babi. Dia balik esok upacara kaum dia tak mau minum darah dah. Pasal Nabi sebut apa? Haram. Macam Abu Muhammad Bahili ni. Hebat antum, ikhlasnya dia menerima perintah Tuhan. Ni yang kata ikhlas. Ikhlas, tinggal tu. Apa dah siap dia. Dia kata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada seorang lelaki yang jumpa Nabi. Dia kata, ara'aita rajulan ghazza yaltamisul ajra wa zakra mala. Dia kata, ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda? Pendapat anda, Nabi dia kata apa? Faqala ara'aita. Pendapat Nabi menjadi agama. Pendapat kita belum tentu jadi agama. Ni kena tahu beza. Apa pendapat kamu tentang benda ni? Tak, pendapat saya tak mewakili Islam. Pendapat saya tak mewakili Islam. Mungkin betul, mungkin salah. Tapi pendapat Nabi mewakili agama. Itu kena tahu beza. Kadang-kadang orang ambil pendapat syekh, ulama. Dia macam pendapat agama pula. Macam tak boleh tolak pula. Salah. Pendapat tak boleh jadi agama. Pendapat adalah pendapat. Tak kira dia tu syekh, dia ada berapa PhD, master. Pendapat dia tak boleh. Pendapat Nabi adalah wahyu. Walaupun kita baca, sahabat tanya macam mana pandangan kamu ya Rasulullah? Nabi jawab tu dia jadi wahyu. Dia jadi agama. Satu orang dia kata, dia ni dia berjihad. Tapi dia mengharap pahala dan juga sanjungan. Macam mana? Dia jihad. Dia kira memang ahlul jihadi.
Macam mana pandangan kau ya Rasulullah? Tapi dia beritahu dia nak apa? Pahala dia samping tu dia nak harta. Faqala Nabi SAW, la syai'un lahu. Tak ada apa. Tak ada apa. Dia bilang, tak dapat apa. Tengok, tu sahabat Nabi tu. Nabi jihad tu. Nabi kata tak ada apa. Fa'adaha salasa marat. 3 kali dia tanya. Ya Rasulullah, macam mana pendapat kau ya Rasulullah? Dia ni dia nak jihad. Dia nak pahala, dia nak harta. Macam mana pendapat kau ya Rasulullah? Dia ni, dia nak jihad, dia nak harta. Dia nak pahala, dia nak harta. 3 kali dia tanya. Nabi tetap jawab, la sya'un lahu. Tak apa. Dia campur dia punya niat. Campur je macam tadi kita katakan. Kita perah susu, kita nak ada. Kalau putih lah keluar, tak mau kalau lain. Kalau keluar kalau lain, dia bukan susu dah. Yang tu tak tahu nak panggil apa. Nak beli, nak panggil apa? Nak panggil apa beli? Kalau perah susu, tak keluar susu. Kalau lain. Jadi tak dipanggil susu lah. Pasal semua orang kenal susu tu apa. Tapi korang ni kata susu dicampur dengan nila. Rosak lah. Nila sikit campur, rosak susu belanga. Dulu dia bulan belanga kot. Dan ni bulan botol. Ya. Masak susu. Lepas tu dia tanya lagi. Nabi SAW jawab la sya'un lahu. Summa qala. Ini penting. Tengok. Dia mesti duk tanya banyak kali. Dia duk tanya seolah-olah tak mau berhenti. Takkan tak dapat apa. Ni jihad ni. Kan jihad ni dapat pahala. Takkan tak dapat apa. Kan lepas jihad ni dapat harta ghanimah. Takkan tak dapat apa. Dia seolah-olah dia tak cakap benda tu lah pakcik. Dan dalam di Bukhari pun Nabi sebut. Nabi kata al-ghanimah madla zikra al-jannah. Jadi ghanimah. Kita terima ghanimah kan. Sahabat pergi perang. Yang mana hidup dapat ghanimah. Yang mana mati syahid kan. Kita Nabi kata duduk majlis ilmu ni dia ada ghanimah dia. Kita duduk ni saja, bukan duduk saja. Di Bukhari tu kata apa? Ada ghanimah. Yang kita akan berbalik apa dia? Al-Jannah, syurga. Habis duduk je. Duduk melawak, sembang, lebih kurang ilmu. Dia punya ghanimah Nabi kata besar apa dia? Al-Jannah. Itulah syurga ghanimah untuk orang duduk majlis ilmu. Kecil ke ghanimah tu? Tak payah habis nyawa. Tak payah hilang nyawa. Habis kuat pun penat, lenguh yang tu je lah. Ghanimah macam ilmu macam jannah, syurga sebagai dia punya ghanimah. Harta dia orang tak mau. Orang tak mau pakcik. Saya tak tahu mungkin rasa dia punya ganjaran tu besar. Jadi susah lah pakcik. Kita alhamdulillah kita syukur sebab kita dapat ghanimah tu. Al-Jannah. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Inna Allah la ya'balu min amalin illa ma kana khalisan wa yabtaghi bihi wajhah. Ni syarat dia. Allah Ta'ala tidak akan menerima mana-mana amal. Kecuali illa. Tengok. Dia ada istiqna. Bukan semua amalan yang tak terima dah. Ada amalan yang diterima. Illa. Amalan mana yang diterima? Nabi kata illa makanalu khalisan. Amal tu ada khalisan. Ikhlas kepada Allah Ta'ala. Macam mana ikhlas dia tu? Wabtaghi bi wajhah. Untuk mencari redha Tuhan, wajah Tuhan. Itu saja. Amalan yang tak ada benda ni, dua benda ni, amalan tu bukan amalan. Amalan tu bukan amalan. Sayang. Jihad tu sayang. Hadis tu adalah hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Tengok. Imam An-Nasa'i. Satu. Makna dia antum, sangat pentinglah keikhlasan ni. Sangat pentinglah. Maknanya, kalau kita tak belajar buat riak, habis pakcik. Pasal syarat tu Nabi dah beritahu dah. Allah Ta'ala hanya terima. Inna Allah, sesungguhnya Allah. Pula bari atas. Menunjukkan yang nak terima ibadat ni Allah. Sesungguhnya Allah. Yang kita duk ibadah siang, malam, pagi, petang ni. La. Menafikan. Penerimaan khabul. La yakhbal. Allah Ta'ala takkan terima. Takkan terima. Illa. Kecuali apa? Kecuali ikhlas dan juga mencari wajah dia. Mencari wajah Allah Ta'ala. Jadi dua benda. Dia orang kaya tu. Okay. Jadi dua benda ni kena. Baik antum.
Itu hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Kata Al-Afi Al-Iraqi, hadis ni ada Bismillah. Okey antum, sebelum saya nak jawab benda ni, sebelum saya nak baca hadis lagi antum, ada soalan orang tanya antum. Orang tanya kat saya kena jawab antum. Dia tak tanya kat Ustaz. Dia kata apa? Assalamualaikum Ustaz Nan. Saya sudah sembahyang fardu subuh dan asar di surau. Nama dia Awicenan Sekarjang. Saya sebelum baca hadis nak sambung, saya jawab soalan tapi lupa dia duk hilang. Dia kata salam Ustaz Nan. Saya dah sembahyang fardu subuh dan asar di surau. Bila saya balik rumah, boleh tak saya jadi imam? Soalan dia dah sembahyang jemaah di surau, balik dia nak jadi imam. Keluarga minta, boleh tak? Antum, ada dua hadis dalam kitab Riyadhus Salihin Albani yang Dr. Asri duk baca di di Kangak kan. Ada dua orang sahabat ataupun satu hadis lagi ada Muaz bin Jabal, tak salah saya kalau dia nak sembahyang dengan Nabi. Pasal apa? Rugi antum tak sembahyang dengan Nabi. Dia tanya Nabi, sembahyang fardu. Dia sembahyang fardu dengan Nabi, balik dia nak jadi imam untuk kaum dia. Sama soalan ni. Dia kata, Rasulullah, saya nak sembahyang dengan Rasulullah, tapi kaum saya pula, dia pada tunggu saya jadi imam. Boleh tak lepas saya jadi sembahyang dengan Nabi SAW, kemudian saya pergi jadi imam? Soalan dia sama. Maka jawapan Nabi kata apa? Boleh. Sembahyang dia di rumah dengan kaum dia tu jadi sunat. Wallah alam bisawab, itu jawapan untuk Awicenan Sekarjang. Nama dia pun simple. Boleh tak dia nak jadi imam, dia sembahyang di surau, lepas tu dia balik jadi imam? Jawapan dia, boleh. Sebab apa? Nabi membenarkan sahabat buat lagu tu. Dia jadi sembahyang sunat bagi dia. Kemudian pasal dia sebut nama saya, salam Ustaz Nan. Jadi saya jawab dah. Tadi ada bagi Ustaz, ada juga. Lagi saya tanya lah soalan bagi Ustaz. Okey, kemudian yang kedua tu, hadis ni hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata, salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim. 3 perkara yang mana hati seorang Muslim tidak akan dengki terhadapnya. 1, ikhlasul amali lillah. 1, mengikhlaskan amalan kerana Allah. 2, wa munasahatun a'immatil muslimin. Yang kedua, saling menasihati terhadap para pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, wa luzumu jama'atihim, dan berpegang teguh terhadap jemaah mereka. Apa makna hadis ni? Nabi kata 3 perkara yang mana hati seorang Muslim tidak akan dengki terhadapnya. Yang pertama, mengikhlaskan amalan kerana Allah. Yang kedua, saling menasihati terhadap para pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, berpegang teguh terhadap jemaah mereka. Apa maksud hadis ni? Kata para ulama kita, bahawa ketiga hal tersebut dapat memperbaiki hati. Nampak? Bila satu orang dia ada benda ni, maka dia kata barang siapa yang berakhlak dengan ketiga hal tersebut, maka hatinya akan bersih dari khianat, kerosakan dan keburukan. Jadi tak sepatutnya seorang Muslim ni dia rasa dengki terhadap orang yang buat ibadat semata-mata kerana Allah. Rupanya ada orang yang dia tak suka tengok orang duk ibadat. Ada orang Nabi kata dia tak suka. Dia cerita pasal iklan, dia macam tak suka, macam tak boleh terima. Jadi Nabi kata kalau ada benda ni, hati dia masalah. Kita buat ibadat pada Tuhan, kalau ada ikhlas dengan Ta'ala, maka hati kita ni, Nabi kata apa? Hati ni bersih. Bersih tu. Dan dia tak boleh dengki pula kalau orang duk menasihati para pemimpin. Menasihati para pemimpin bermakna kalau pemimpin tu tak betul, kita kata tak betul lah. Itu hak yang mesti ditunaikan. Janganlah kerana dia taksub pada pemimpin tu, kerana pemimpin tu parti dia, bila kita nasihat, dia marah. Dia tak suka. Padahal Nabi suruh nasihat. Orang yang nasihat pemimpin ni dengan ikhlas,
Nabi kata hati dia bersih. Dia tak khianat. Dia tak biar pemimpin tu rosak. Makna dia tak khianat hak persaudaraan Islam. Bukan kita cakap kita ada kepentingan. Kita bagi nasihat tu kerana hak persaudaraan agama. Pasal tu kita cakap. Pasal dia saudara kita. Tak boleh kita dengki. Kenapa kita dengki? Sebab kita tak puas hati. Sebab apa? Kita tegur pemimpin tu adalah daripada parti tertentu. Tak boleh lah tu. Tak mahu. Dan yang ketiga, Nabi kata berpegang teguh dengan jemaah kita. Jemaah sunnah ni. Jangan pecah lah tu. Jemaah kaum muslimin. Saling nasihat menasihati. Baik, sebelum saya nak serah pada Ustaz Alim, saya nak suruh Ustaz jawab sikit sekali jawab soalan. Sambunglah. Daripada Anwar Khan, sahabat kita daripada Singapura, Ustaz. Dia kata selalu bila dia pergi majlis akad nikah, dia pergi majlis akad nikah, lepas akad nikah ya, dia tengok kazi disuruh ke, ustaz ke, habis semayang 2 rakaat. Jadi dia tanya, yang betul dalam sunnah ni, adakah semayang nikah ni? Lepas akad nikah dia solat 2 rakaat. Atau betul-betul dalam sunnah apa yang ada? Itu yang sahabat kita tanya, insyaAllah. Saya serahkan kepada ustaz, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Allah yang maha mengetahui. Kejadian tadi terkejut. Dia gangguan dalaman. Dia tengah Ustaz Nan cakap, bro, dia bunyi terkejut. Buka baik ke? Buka baik ayat. Oh, perasi ayat pada atas dia nak. Apa? Bangunan lama. Terkejut. Kerja kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Sahabat yang bertanya, sahabat Anwar Khan, sebenarnya sahabat, pertama sekali kalau soalan itu merujuk kalau itu merujuk pada soalan, adakah lepas akad nikah itu ada amalan khusus tertentu? Maka jawapannya amalan khusus yang tertentu tidak ada. Tetapi adalah suatu yang dirujuk kepada amalan para sahabat, dikatakan mauquf. Mauquf kepada para sahabat. Pernah para sahabat menyatakan pada yang lain bahawa bila kita kahwin, letaklah tangan kita atas kepala isteri, baca doa macam doa beli unta tu. Dia sembahyang 2 rakaat. Tapi itu bukanlah lepas akad nikah. Bila-bila boleh buat, masa tengah malam. Tak apa, tak perlu pun kita kata kepada mempelai tu lepas akad nikah habis sembahyang 2 rakaat. Kalau akad nikah tu dalam masjid, dia pun dah sembahyang tahiyatul masjid, sudah cukup. Tak ada apa dah. Dia nak sembahyang lepas tu atas dia, dan dia pun tak termasuk dalam tuntutan yang muakadah, kalau dituntut sangat ada. Ingat buat, tak ingat pun tak apa. Maka tak adalah satu secara umumnya, tidaklah secara khusus itu ada. Cuma kalau kita lihat kepada beberapa amalan para sahabat, seperti sahabat mereka kata bergurau dengan anak-anak sahabat lain yang datang ke masjid lepas dia kahwin. Mereka tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, apa yang kena aku buat? Abdullah bin Mas'ud kata, lepas kau akad nikah, kau semayanglah. Lepas tu letaklah tangan atas kepala isteri kau. Lepas tu dia kata, lepas tu nak buat apa? Abdullah bin Mas'ud kata, tanya aku lagi, lepas tu nak buat apa? Lepas tu, buatlah apa yang nak buat. Sekadar itu sahaja. Tanpa pun kita suruh, dia nak buat, dia boleh buat, dia tak mau buat pun tidak ada apa halangan. Sebab bagi orang yang kahwin ni, ada 5 kelebihan kahwin. Nanti saya akan sebut satu persatu, tapi saya sebut yang saya ingat. Daripada 5 tu, saya ambil 2 kelebihan kahwin. Satu apa dia? Satu ialah kerana kahwin itu akan menundukkan pandangan. Dia akan kontrol kita punya kehidupan kita, syahwat kita, nafsu kita terarah kepada yang halal. Sehingga Nabi kata kepada Abi Zar ya kan, adalah hadis Muslim. Nabi kata,
kamu bersama dengan isteri kamu itu diberi pahala sedekah oleh Allah. Abu Zar terkejut. Bukanlah terkejut apa macam, ya Rasulullah, kami mendatangi isteri kami, Allah bagi pahala sedekah. Nabi kata, apakah pendapat kamu jika kamu meletakkan nafsu kamu di tempat yang haram? Tidakkah Allah bagi dosa? Kata, ya, kalau kamu letakkan dia di tempat yang halal, Allah bagi pahala. Habis Nabi kata lagu tu, orang beralih-beralih tengok, Abi Zar tak ada lah. Sahabat ni dia cepat beramal. Dengan cara mereka beramal, tunjuk konsekuensi. Nabi kata kepada sahabat dia lain yang bernama Jabir bin Abdullah, bila Nabi dengar kata Jabir kahwin, Nabi kata, Jabir kahwin. Kata, kahwin Rasulullah. Kata apa? Angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba dengar kata Jabir kahwin. Tu pun kerana dia mai, di baju dia ada tanda kan, minyak wangi tu. Orang Arab dia ada kan, minyak wangi pengantin pakai. Macam kita ada bunga rampai kan. Bunga rampai. Dia kahwin, kata, kau kahwin dengan siapa? Dia malu nak abang. Saya kahwin janda ya Rasulullah. Nabi kata, siapa tak kahwin anak dara? Dia kata, saya ada 9 orang adik perempuan. Sebab kalau saya kahwin anak dara, nanti isteri saya tak boleh masuk dengan adik-adik saya. Saya tak ada mak, saya tak ada bapa, saya kena urus. Maka saya kahwin janda. Nabi pujilah bila Jabir sebut dengan siapa dia kahwin janda, Nabi puji. Dan terbukti pada masa perang Khandaq, Nabi puji isteri Jabir. Nabi kata, subhanallah, isteri Jabir menyaksikan mukjizat tangan Nabi dalam rumah dia. Nabi puji isteri Jabir. Ketika Jabir cemah tu, dia kata dekat Jabir, dia kata, abang jangan takut, huwa Rasulullah. Dia Rasulullah, dia takkan zalim umat dia. Dia tenangkan. Di perkataan dia, Nabi kata pada Jabir, kalau kamu kahwin dengan anak dara, kamu boleh tukar ayat liok dengan dia. So Jabir, macam mana tukar ayat liok? Nabi tunjuk. Dan Aisyah beritahu, Nabi tukar ayat liok dengan aku. Itu di antara ini sunnah ni lebih besar daripada sembahyang 2 rakaat tadi. Bagi orang yang dah kahwin, benda paling penting untuk dia lepas kahwin tadi, apa faedah kahwin apa dia? Menjaga nafsu. Lepas dia kahwin, kerja qadi melepaskan pengantin kerana mereka dah halal. Jangan duk bubuh rantai. Jangan duk tanya soalan apa dah. Dah sah-sah angkat nikah tu, hore. Macam kawan tu kan, habis-habis akad nikah dia lari masuk. Qadi kata nak pergi mana? Kita nak pergi tidur. Betul lah tu, tu betul. Tu betul. Yang sebenarnya lo'lak ni qadi. Kitanya lo'lak. Yang kedua, apa kelebihan nikah tadi yang saya ingat? Kerana untuk dapat zuriat, mendoakan kita lepas kita mati. Salah satunya ialah menundukkan nafsu. Di pasal itu orang kat nikah ni diberi penjelasan pada dia apa yang lebih patut. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. An-Nisa ke Baqarah sana? Baqarah. Allah kata nisa, ada guna perkataan nisa. Wanita itu, isteri kamu itu harsul lakum. Macam tanah yang besar yang kamu bajak. Fa'tu harsakum. Bajaklah dia kot mana daripada arah kamu nak. Asalkan kamu tak terlibat dengan larangan Allah, iaitu bersama dengan dia ketika dia haid dan bersama dengan dia melalui jalan belakang, itu tak boleh. Lain semua dia adalah seperti tanah kamu bajak. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Itu adalah suatu keutamaan pada orang yang kahwin. Mereka kena hidup dengan bersenang-senang, bersukaria, halal. Itu lebih penting daripada kita suruh dia pergi sembahyang sunat 2 rakaat. Dia tak mau sembahyang tu pun tak apa dah. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Peringat kat dia, subuh bangkit. Subuh bangkit. Doa yang paling berkat untuk orang kahwin, barakallahu laka wa jama'a bainakuma fil khair. Maka saya pun nak menganjurlah kepada qadi-qadi, kalau boleh anjurlah, kalau tak boleh saya minta maaf lah, saya tarik balik. Sebab saya orang marhain. Kita orang marhain ni lain. Kalau orang marhain ni bersanding haram.
Kalau orang kayangan bersanding sunat. Kita ada sistem yang tak apa sama kan. Marahi ni buat apa masalah. Kalau kayangan ni buat apa sama betul. Jadi saya anjurkan kita tu selalu baca doanya panjang-panjang. Satukanlah mereka seperti kau satukan Yusuf dengan Zulaikha, Adam dengan Hawa. Tak payah. Satukanlah mereka seperti mana kau satukan Khadijah dengan Muhammad. Tak perlu. Sebab doa yang Nabi ajak sendiri. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Itu keluar daripada mulut Nabi. Yang mana kita doa satukan Yusuf dengan Zulaikha tak keluar daripada mulut siapa-siapa pun, melainkan keluar daripada mulut Tok Qadi ya. Kalau boleh hentikan semua doa-doa itu, balik pada doa yang Nabi ajak. Itulah doa Qadi baca, dan itulah doa bapa baca kepada anak dia, mak baca pada menantu dia baca, itulah kawan-kawan baca Umar Kenuri. Sah saja angkat nikah, itulah doa yang dia baca. Dah habis tu apa perlu sains cepat buang. Biarlah mereka pergi walimah. Saya ulang, tidak ada suatu afdal lepas angkat nikah, sekiranya dah tidak ada urusan pejabat dah, seafdal meraihkan majlis walimah. Kerana majlis walimah cukup barakah. Mereka kena ada di majlis walimah, bukan dah duduk depan Tok Qadi dah. Kalau ada urusan yang boleh diwakilkan, wakilkan sahajalah. Lepaskanlah pengantin ni pergi bang. Lepaskan. Jangan duk tahan apa-apa dah. Pasal itu mereka mai itu dengan rahmat ilahi, mereka mai depa nak kahwin. Depa kahwin sahaja, apa jadi Ustaz Samsul? Setan jadi apa? Menangis. Setan menangis. Kenapa? Kerana kahwin. Pasal itu bila orang mai kahwin, Tok Qadi kena senyum ahlan wa sahlan. Bukan pergi tanya rukun sembahyang berapa, dah ready ke, tak perlu tanya. Itu bukan kerja kita. Kerja kita angkat nikah. Kalau nak baca khutbah nikah, angkat nikah. Habis angkat nikah baca doa. Kalau ada urusan pejabat, buat secepat mungkin. Dan kalau ada boleh tundalah. Bebaskan mereka, lepaskan mereka. Benarkan mereka pergi walimah. Kalau mereka nak tinggal walimah, mereka terus nak pergi Langkawi pun, benarkanlah mereka pergi Langkawi. Kerana itu benda paling afdal, suasana paling afdal untuk orang yang kahwin. Itu pandangan saya Ustaz. Allah Ta'ala a'lam. Daripada Muhammad Azizi Ustaz, tolong sikit dia baca sikit. ajak doa tidur dan bangun tidur. Saya dah lupa dah. Jadi saya ajak. Sahabat Azizi. Berapa lama tak tidur ni? Boleh. InsyaAllah sahabat Azizi. Kalau orang ketika nak tidur dan bangun tidur. InsyaAllah. Nanti dalam bab doa ni insyaAllah Ustaz Nan akan baca hadis dia. Hadis doa tidur dan hadis doa bangkit tidur. Dia nak tidur malam ni, dia suruh Ustaz baca. Pendek-pendek dia nak tidur ni. Nak tidur dah. Tidur dah. Allah. Tetapi saya pesan, kalau baca doa ni terus kena tidur. Jangan baca doa ni. Doa ni anak daku dulu dia baca lepas maghrib, lepas tu dia tak tidur. Sependek-pendek bismillahumma ahya wa amut. Cukup. Kalau yang tu pun tak tahu bismillah tidak. Ayatul Kursi, 2 ayat terakhir daripada Baqarah baca. Itu cuma panjang sikitlah. Al-Falaq, An-Nas. Panjang sikitlah kalau Allah semua tu panjang sikit. Tapi paling shortcut sekali Ayatul Kursi, bismillahumma ahya wa amut. Tidak. Kalau mampu ambil wuduk, tidur dengan wuduk. Itu termasuk daripada pakej sunnah nabawiyah yang mutahharah. Esok bangkit, buka mata je. Kalau rasa panjang semua, alhamdulillah. Sependek-pendek. Alhamdulillah. Panjang sikit, allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin an-nusyur. Itu kalau panjang. Paling pendek buka mata, alhamdulillah. Cukup. Itu dulu. Pasal mengantuk tak danai sangat ni. Baca tu dulu. Nanti Ustaz Nan akan baca hadis-hadis dia. Begitu sahabat Azizi. Semoga Allah memberkati tidurnya sahabat Azizi pada malam ini insya-Allah. Anak Najjar kata, saya tak buat dah benda tu. Tak payah diulang dah, dia tak buat dah.
Saya tak buat dah. Saya lepas macam tidur, doa saya tidur dah. Saya tak buat dah, dia kata. Saya taubat dah. Dia jawab terus, dia kata saya tak buat dah. Saya tak buat dah, saya tidur dah. Dia kata. Alhamdulillah. Jadi seorang lagi sahabat kita dari Singapura. Dia kata, Ustaz, macam mana kita nak tahu hati kita ni telah ikhlas atau Sikit boleh? telah ikhlas atau riak? Ikhlas tu riak. Ada tanda-tanda tak? Ada tanda tak kalau hati kita ni kita nak tahu kata kita ni ikhlas ke riak? Ada tanda-tanda dia tak? Siapa yang bertanya? Anwar Khan. Anwar Sahabat Khan. Singapura kita. Apa tanda dia? Ya, sahabat Anwar Khan. Kalau sahabat bertanya, adakah tanda? Adakah tanda untuk kita pegang sebagai petanda yang kita terlibat dengan riak? Adakah tanda dia? Maka kalau tanya adakah tanda dia, jawapan dia ada. Ada tanda dia. Sekurang-kurangnya tanda dia itu ada 3. Sekurang-kurangnya tanda dia ada 3. Pertama, kerana dia lawan kepada ayat tadi, yura'unan nas. Apa dia? Dia mempertontonkan amal daripada orang. Bila ada orang tak puji hak dia buat tu, dia suatu tekanan pada diri dia. Dia jadi meradang tak tentu hala. Dia nak marah ke orang. Sebab apa? Sebab yura'unan nas tu tak sampai. Dia bukan saja nak orang tengok. Dia nak orang sambut. Dia nak orang puji dia. Dia nak orang kata sesuatu pada dia. Sebab dia apa? Talabul manzilah fi qulubin nas. Dia mencari kedudukan pada hati manusia. Tiba-tiba tak sampai. Maka dia akan jadi radang. Dia akan jadi mengamuk. Itu iaitu satu tanda. Tanda yang kedua, sahabat Anwar Khan, tanda yang kedua iaitu orang yang terlibat dengan ini, apakah tanda dia yang dia boleh tengok pada diri dia? Dia cukup takut kalau orang keji dia. Cukup takut. Kenapa? Kerana dia juga balik kepada makna riak tadi. Riak tu apa dia? Dia memperdagangkan amalan. Dia guna pakai amalan itu kerana tak mahu orang kutuk dia. Dia bukan nak ibadat pun, macam Ustaz Nan sebut tadi. Dia bukan nak ibadat pun. Tak ada niat pun ibadat. Lepas itu Allah katakan, apa jadi? Iza qamu ila salati qamu kusala. Kalau dia duduk sorang-sorang, dia cukup malas. Yura'unan nas. Dia nak tunjuk ke orang. Allah kata dia dengan Allah tu macam mana? Wala yazkurunallaha illa qalila. Tak ada pun dia ingat pada Allah. Jadi benda yang paling menakutkan diri dia adalah apabila cemuhan, kutukan orang, kritikan orang, dia cukup takut. Dan yang ketiga, apa ada pada tanda dia? Orang riak ni, dia pasti mencari sesuatu dalam dunia ni. Mesti ada. Sebab riak tak akan jadi kalau manusia tak berhajat dengan dunia. Tak jadi. Lepas itu 3 tanda itu kalau kita kebalikkan, dia juga menjadi 3 sebab kenapa orang jadi riak. Kita kebalikkan dia. Kenapa? Kenapa orang jadi riak? Sebab dia memang darah daging dia nak dipuji. Yang kedua, fikiran dia tak boleh orang keji. Dan yang ketiga, dia ada halal tujuan. Ada benda dalam dunia dia mahu. Kita kebalik-balik ni balik, itulah tanda kepada riak telah bertapak dalam hati dia. Maka sucikan. Sucikan hati dia. Macam mana dia nak sucikan hati dia? Tadi saya dah katakan bahawa kena tahu kedudukan ikhlas kan. Satu hari Umar Al-Khattab
Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia berjalan. Dia nampak rajulun ta'ta'a raqabah. Rajulun ta'ta'a raqabata. Itu orang apa? Raqabah. Leher dia ni dia tunduk ke bawah jalan. Ta'ta'a. Tunduk. Sayyidina Umar tengok dia. Sayyidina Umar kata apa? Kata, ya sahibar raqabah. Orang yang duduk apa? Kita kata tunduk bawah. Tunduk ke bawah ni, leher dia tunduk ke bawah ni. Umar kata, irfa' raqabatak. Angkat kepala. Apa yang duduk jalan, duduk tunduk. Minta kalau tu tunduk jalan. Umar kata, laisa al-khusyu' fi ar-riqab. Laisa al-khusyu' fi ar-riqab. Khusyuk ni bukan dari tengkok. Yang nak tunduk kepala tu. Tapi wa innamal khusyu' fil qulub. Tempat khusyuk tu di hati, Umar kata. Jadi riak duduk di mana? Riak duduk di hati. Ikhlas duduk di mana? Ikhlas duduk di hati. Maka apa kita kena buat? Kena cuci hati ini. Tazkiyah hati kita. Sekarang ni nak buang riak, kosong. Hati akan jadi, bahagian tu akan kosong. Nak bubuh dengan apa? Nak bubuh dengan ikhlas. Maka kena tahu nilai ikhlas, erti ikhlas, kedudukan ikhlas. Apakah amalan yang boleh menyebabkan kita mendapat ikhlas? Ada 5, saya kata sekurang-kurangnya ada 5 perkara boleh membawa kita pada ikhlas. Carilah ikhlas dalam 5 tempat ni. Banyak ulama tulis, tapi saya ambil 5 ni. Carilah ikhlas di 5 tempat. Satu di mana? Carilah ikhlas dalam ilmu tauhid. Siapa-siapa yang belajar tauhid, dia belajar tentang rububiyah Tuhan, uluhiyah Tuhan, asma' Tuhan, sifat Tuhan. Itu artinya belajar tauhid, dia pasti jumpa ikhlas. Kalau dia boleh kenal Rabb dia, dia akan tahu nilai ikhlas. Jadi Ustaz Nanda habaq dah. Sebab apakah nama lain kepada tauhid? Ikhlas. Ikhlas tu tauhid. Dalam akidah bila disebut tauhid, artinya belajar ikhlas, kemurnian hati kita tentang rububiyah, uluhiyah, asma. Yang kedua, di mana kita boleh jumpa ikhlas? Kita boleh jumpa ikhlas di dalam kalamullah, dalam Quran. Belajar Quran. Baca Quran, belajar Quran, kenal Quran, dekati Quran. Kerana bicara Quran kesemuanya bicara khalis. Ketiga, di mana tempat lubuk ada ikhlas? Dalam solat. Solat adalah sebesar-besar ibadat. Sampai perangkat kita letak dai sujud pada Allah. Zakat orang tak letak dai, puasa orang tak letak dai. Tapi solat ini fizikal dan spiritual. Sujud, roh dan jasad sujud. Oh, Allahu Akbar. Dahsyat. Di mana kita dapat ikhlas? Kita dapat ikhlas. Banyak tempat tu ada ikhlas. Pergi kutip. Di mana? Infak harta. Zakat. Wa yu'tu zakat. Wa yu'tu zakat. Allah kata zakat. Wa yu'tuna zakat. Memberi pada orang, dia memberi dia ikhlas. Dan kelima, di mana kita boleh jumpa ikhlas, ikhwan? Kita jumpa ikhlas dengan kita mengenal sifat agama ini, dipanggil dinul hanif. Agama hunafa wa yuqimus salah wa yu'tu zakah wa yu'tuna zakah wa zalika dinul qayyimah. Agama hanif. Dan ada lagi satu, ikhwan. Kelima-lima ini diikat dengan satu uncang. Kelima-lima ni kita tak akan dapat jumpa taman tauhid, taman salat, Quran, infak, mengenal dinul hanif, melainkan di mana, ikhwan? Kita kena duduk majlis ta'lim bersama orang-orang salih. Baru kita akan dapat benda ni semua. Jadi itu orang tak ringkaslah, panjanglah juga tu jawapan kepada sahabat Khan kita. Alhamdulillah. Ustaz Nan punya kesimpulan. Alhamdulillah antum, kita telah menjawab beberapa soalan. Maka ada ulama salaf kita kata, apabila kita beramal
kerana orang itu dinamakan riak. Dan apabila kita tak beramal kerana orang juga, itu dinamakan riak. InsyaAllah antum, Muhammad Azizi, saya nak jawab soalan dia. Ada satu lagi lagi. Adakah mazi itu termasuk najis? Ada. Mazi, ayat mazi. Najis tak? Ini betul-betul outside ni. Outside ni sampai Satu mazi ya. ni kekek berat ni. Last ya, satu ya. Muhammad Azizi. Muhammad Azizi. Soalan dia, apa hukum kepada mazi? Ayak yang keluar daripada badan kita ni ada beberapa nama. Satu dipanggil ayak seni. Kedua, wadi. Ketiga, mazi. Keempat, mani. Kelima, kencing. Itu ayak yang keluar daripada jalan kita kencing lah. Ulama kita menyatakan, soalan dia mazi kan? Mazi. Apa hukum pada ayak mazi? Maka fuqaha kita telah pakai hukum bahawa mazi adalah najis. Dia kena dibasuh. Kalau nak salat, dia basuh. Wadi pun najis. Kencing pun najis. Seni, kencing tu ayak seni. Bahasa lembut dia seni, ayak seni. Itu kencing. Maka dia najis. Kecuali mani. Mani tak najis. Sebab Aisyah menyebut tentang dia apa? Dia kikih mani Nabi yang lekat di kain yang kering. Itu dia kikih. Bagi Nabi pakai, Nabi pergi sembahyang. Maka dia tak najis. Walaupun dia tak najis, tapi kerana keluar sesuatu daripada dua jalan tu, uduk dia batal lah. Tapi dia tak najis. Mazi, najis, kena pergi cuci, ambil uduk lain. Begitu. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Terjawab dah semua soalan, insya-Allah. Umur panjang, sihat badan. Nanti kita akan berjumpa lagi pada hari Khamis esok. Cara hati. Tapi forum lah esok. Ada forum. Bidis. Dari Imam Syafi'i. Lepas tu Jumaat kita di Karwa. Lepas maghrib bicara hati juga. Jadi Khamis bicara hati di Dis. Jumaat di Karwa. Nanti Ahad kelas duha. Di base kita. Di sini di Gelugong bicara di bawah bicara hati juga di HQ kita. HQ kita tak boleh bagi tahu lah. Sebab nanti kita akan diserang. Jadi tu dengan tasbih kepara dan selawat.